Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu cikgu minta kamu respon, okey, slide dan juga suara cikgu, okey tak? Boleh respon dalam chat. Okey, cikgu minta semua respon Okey, kita ada 7 orang. Okey, 3 orang lagi tak respon tu. Okey tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 2 lagi tu tak respon. Senyap je. Okey, hari ni kita masuk topik yang baru, okey, bab 10. Okey, bidang pembelajaran kita ialah berkaitan dengan kimia dalam perubatan, okey, kesihatan. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, topik dia ialah perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, sebelum cikgu bergerak kepada slide yang seterusnya, okey, kamu faham tak ayat-ayat tradisional, moden, komplementari ni, faham tak secara umum? Okey, jelas atau tak jelas? Pernah dengar ke atau satu ayat yang baru? Cikgu rasa kalau macam perubatan tradisional ni ramai orang pernah dengar. Perubatan moden pun saya rasa ramai yang dengar. Cuma perubatan komplementari. Okey, sebenarnya kita dah buat tu perubatan komplementari, cuma nama dia tu, nama khas dia tu kita tak berapa tahu. Okey, cikgu rasa okey kan? Tradisional semua tahu kan? Okey, bagi cikgu contoh perubatan tradisional bagi orang Melayu. Bagi cikgu satu contoh. Boleh tak? Type dalam chat tu. Apa contoh dia? Mengurut bomoh. Ubatan bomoh. Okey, lagi. Okey, Alia kalau mengurut tu dia lebih kepada perubatan komplementari. Okey Alia Okey, kalau bomoh kita tak nak tengok bomoh sebenarnya. Kita nak tengok apa yang digunakan oleh bomoh tu. Okey, apa yang digunakan oleh bomoh tu Syazmi? Betul lah tu, bomoh tu perubatan tradisional lah. Apa contoh-contoh bahan yang digunakan oleh bomoh ni? Cikgu pun tak nak dengar kemenyan. Asal kemenyan pun cikgu tak nak dengar. Apa contoh dia? Ilmu perubatan, okey, tak, contoh bahan yang digunakan oleh bomoh tu. Contoh. Saka. Okey lah, yang tu tak boleh lah sebenarnya benda-benda ni tak, benda kurafat lah tu kalau saka ni. Okey, biasanya kalau kita tengok bomoh ni, okey, saya tak tahulah, saya tak pernah pula pergi jumpa bomoh yang gunakan saka ni. Okey, kalau biasa dulu kalau kita panggil bomoh kampung ni, biasanya dia lebih kepada penggunaan akar-akar kayu dan herba, betul? Betul atau tidak? Perubatan tradisional. Saya ingat dulu mak saya tak sihat, lepas tu datang jumpa bomoh perempuan ni. Okay, dia bagilah ambil sikit-sikit akar kayu tu, lepas tu dia minta dia rebus di dalam piuk. Lepas tu kita kena minum lah ikut dia punya nasihat. Tu yang zaman-zaman cikgu lah dulu. Tapi yang bomoh yang menggunakan saka ni memang cikgu minta maaf lah, cikgu tak pernah lagi lah. Okay, tu antara contoh. Okay, tu secara umum sahaja. Okay Boleh? Okey, jadi besok kalau jawab dalam soalan, jangan gunakan perubatan tradisional, salah satu ialah menggunakan saka. Okey Syazmi? Tak boleh Tak ada dalam silibus sains. Okey. Okey, kita tengok standard pembelajaran hari ini. Okey, 10.1.1. Okey tak tu tulisan tu cikgu nampak macam halus sikit. Boleh nampak tak tulisan ni? Okey? Boleh baca tak? Okey, boleh Kalau boleh cikgu teruskan. Okey.
10.1.1 okey, menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, lepas tu 10.1.2 standard pembelajaran seterusnya akan menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, 10.1.3 okey, mewajarkan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, 10.1.4 okey, menakul penggunaan okey, itu ada typo error sikit. Okey, I itu menjadi ubat ubatan dari sumber semula jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Okey, dan yang akhir sekali 10.1.5 merumuskan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okey, biasanya kalau kita panggil penyalahgunaan ubat-ubatan ni kita panggil dalam ayat kehidupan seharian tu apa kita panggil tu? Selalu iklan-iklan daripada AADK tu. Kita panggil apa? Penyalahgunaan apa? Okey, betul. Penyalahgunaan dadah. Okey, cikgu nak kata dadah tu baik atau tidak baik? Cikgu nak tanyalah. Okey, dadah itu sebenarnya baik. Okey, yang menyebabkan dia tidak menjadi baik ialah penyalahgunaan. Okey, bagi cikgu satu contoh. Okey, cikgu satu contoh penyalahgunaan ubat-ubatan yang pernah kamu dengar dalam kehidupan kamu lah sepanjang umur 16 tahun. Apa contoh dia? Apa yang penyalahgunaan dadah tu? Apa contoh dia? Jadi saya tak nak macam saya pernah ajar pelajar-pelajar saya dulu bila sebut penyalahgunaan dadah selalu dia rujuk kepada picagari. Picagari yang ada ubat dalam tu lepas tu suntik dekat tubuh badan. Itu salah satu. Okey. Okey, pengambilan alkohol berlebihan. Okey, alkohol tu sebenarnya salah satu contoh dia ialah di dalam ubat batuk. Ubat batuk tu ada alkohol. Okey, jadi biasanya kalau orang ubat batuk ni biasanya kita akan dinasihatkan oleh doktor untuk ambil berapa kali sehari dan berapa sudu dalam satu hari. Betul? Jadi kalau orang yang buat salah penyalahgunaan tu, dia beli ubat batuk tu, lepas tu dia terus minum semua ubat batuk tu tanpa mengikut dos yang telah dinasihatkan oleh doktor. Okey, faham tak ni? Jelas? Jelas? Okey. Okey, kita tengok. Okey, cikgu nak tengok. Okey, kamu tengok gambar-gambar tu, bagi cikgu nama-nama yang kamu boleh lihat daripada gambar tu. Nama-nama perubatan apa ni kita panggil herba lah. Bagi cikgu salah satu contoh nama yang kamu tengok tu, kamu boleh nampak. Bagi cikgu nama. Cikgu bagi masa 1 minit. Cikgu tak nak komen lah, cikgu nak minta kamu bagi nama. Yang kamu tahu. Okey. Okey, 1 minit daripada sekarang. Semua type dalam chat. Bagi 2 je pun cukup. Tak payah type semua. Okey, bagus. Limau nipis, halia, kelapa. Okey. Kelapa, limau. Okey, Syazmi panggil limau nipis Syazmi Nur Hidayah limau. Limau apa tu Hidayah? Kita orang Melayu ni limau ni dah mesti dapat beza kan tu. Okey, halia, kelapa. Okey, betul. Okey, yang lain. Yang warna hitam tu tak berapa jelas gambar dia tu. Okey, apa tu? Yang limau tu lah, yang paling senang sekali limau tu dulu. Limau apa tu? Limau banyak jenis kan? Yang ni selalu kalau orang tua dulu selalu pakai dekat apa ni? Dekat rambut kan? Limau apa tu?
Bagus. Limau purut. Betul. Kulit yang menggerutu. Okey, bagus. Okey. Yang hijau ni. Cikgu tunjuk kat sini lah dengan cikgu punya mouse ni. Yang ni apa ni agaknya? Daun apa ni? Famous dekat masakan ni. Agak-agak daun apa tu? Bagus. Daun pudina. Okey. Okey, lepas tu agak-agak yang ini apa ni? Yang warna hitam ni. Agak yang warna hitam tu apa tu? Dia tak berapa jelas lah. Lada hitam. Okey. Betul, bagus. Okey, yang ni? Apa ni? Sejenis halia juga. Tapi kalau halia ni biasa ginseng. Ginseng pula. Okey, ginseng betul lah tu dalam perkataan bahasa Cina. Lengkuas. Okey. Okey, yang ni dia sebenarnya dia spesies halia. Okey, sama dengan spesies halia. Pernah dengar tak halia bara? Pernah dengar tak halia bara? Tak. Nanti ada handphone tu pergi tanya Pak Google. Halia bara tu macam mana rupa dia. Okey, pernah tak kalau kamu pergi hutan ada macam pokok halia, kau tahu tak ni? Pernah tengok tak pokok halia? Daun dia macam mana tu pokok halia tu? Daun dia selari, daun dia tu selari ke macam mana? Pernah tengok tak pokok halia? Halia semua orang pernah tengok, pokok halia tu. Cikgu minta kamu Google jugalah. Okey, halia bara ni biasanya kalau orang dulu-dulu dia gunakan untuk mengempiskan perut. Contohnya sebagai sapuan dan sebagainya. Okey. Okey, tu halia bara. Okey, jadi cukuplah. Okey, sebenarnya apa yang cikgu nak kamu komen sebenarnya ini adalah kita panggil sebagai herba. Okey, herba. Okey, tumbuhan yang digunakan untuk dijadikan obat. Okey. Okey, kalau cikgu nak tanya kelapa tu lah, kelapa tu kegunaan dia untuk apa tu? Sebab sekarang ni ramai dah lupa ni, kita budaya orang Melayu kita famous dulu ni. Okey, kelapa. Okay, saya ingat dulu santan juga ada pernah digunakan sebagai dia sebenarnya lebih kepada kosmetik lah. Okey, tapi apa ni, hampas kelapa tu sebenarnya boleh buat apa tu? Okey, minyak rambut. Okey, itu kalau kita proses, okey, menghasilkan minyak rambut. Okey. Tapi cikgu tak pernah pakai lagi lah minyak rambut kelapa. Tapi orang dulu cikgu pernah dengar lah. Pernah dengar tapi cikgu tak pernah tengok. Tu cikgu pernah dengar. Cuma sebab orang dulu dia lebih banyak pakai minyak zaitun. Okey, minyak zaitun. Okey. Okey, betul. Okey, nak menghitamkan rambut apa ni semua sebenarnya bahan yang berasaskan kelapa. Okey, faham tu? Okey, kalau katakan kamu nak lebatkan rambut, okey, semuanya daripada kelapa parut tu kamu letak dekat kepala. Dia boleh hilangkan kelimomo dan sebagainya. Okey, faham ni? Jelas? Okey, itu antara contoh-contoh lah. Okey. Yang purple ni cuba tengok. Okey, ni sebenarnya adalah pokok apa ni agaknya? Ni saya rasa ramai tak tahu kan? Betul, bunga purple ni ramai tak tahu kan? Apa tu? Tahu ke? Okey. Okey, pernah dengar saffron? S-A-F-R-O-N? Yang warna merah ni dia gunakan. Okey, nanti kamu type dekat Google. Tengok apa tu. Ini salah satu makanan sunnah. Saffron. Okey, dan juga elok untuk buat masakan. Kalau letak saffron ni jadi masakan kita tu akan jadi lebih sedap dan sebagainya lah. Okey, itu antara contoh-contoh lah. Okey, cukuplah untuk bincangkan benda ni. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, pengenalan. Okey, kita tengok takrif perubatan. Okey, bila kita sebut perubatan, okey, perubatan ni sebenarnya adalah amalan berkaitan dengan kesihatan yang bertujuan untuk mencegah, merawat
atau menyembuhkan penyakit atau memelihara kesejahteraan fizikal dan mental seseorang. Okey, jadi maknanya perubatan ni dia lebih menjurus kepada kesihatan. Amalan kesihatan kita lah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok di Malaysia, kita fokuskan Malaysia, perubatan di Malaysia ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis kumpulan perubatan. Okey, yang pertama ialah perubatan tradisional. Okey, kemudian yang kedua ialah perubatan moden. Okey, yang terakhir sekali ialah perubatan komplementari. Okey, jadi kamu kena faham bila kamu mengkelaskan perubatan tu, okey, dia ada 3 jenis. Okey, dia mempunyai ciri-ciri berlainan di antara satu sama lain. Okey, perkembangan sejarah perubatan. Okey, sebenarnya kalau kita tengok rekod fosil perubatan, okey, sebenarnya telah berlaku pada 49,000 tahun dahulu oleh orang Neanderthal. Okey, yang ini sebenarnya orang-orang purba lah. Okey, zaman-zaman purba dulu. Okey, biasanya kalau kita tengok, ni adalah salah satu daripada kumpulan homo. Ingat homo ni bukannya yang ada satu ayat yang satu lagi tu. Sebenarnya homo ni dia merujuk kepada manusia. Kalau macam manusia ni kita panggil dia sebagai homo sapien. Okey, homo sapien. Okey. Jadi dia kebanyakan adalah di zaman Pleistocene. Okey, kebanyakan kita boleh jumpa di Eropah, Asia Barat dan juga Tengah. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok kat sini, ini dah antara golongan yang menggunakan contoh dia ialah barangan-barangan yang diperubat. Itu adalah barangan-barangan yang diperolehi daripada tumbuhan. Okey, jadi tumbuh-tumbuhan, bila kita sebut je tumbuh-tumbuhan ialah penggunaan herba. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Ini orang zaman purba lah. Okey, kita tengok pula abad yang ke-8. Okey, jadi sebenarnya kita ada banyak tokoh-tokoh perubatan Islam. Okey, cikgu hanya dapatkan senaraikan sedikit lah antara contoh-contoh dia. Razi, yang paling famous sekali ialah Ibn Sina, Ibn Rashdi, dan sebagainya lah. Dia banyak lagi. Kalau kita nak cerita pasal tokoh-tokoh perubatan Islam ni sangat ramai. Okey, sebabnya kalau kita tengok tokoh perubatan Islam ni juga merupakan saintis Islam. Jadi dia kita tengok betapa besarnya bila kalau kita tengok orang zaman emas Islam ni dulu, kalau kita tengok orang Islam tu dia adalah pakar perubatan dan juga adalah pakar ibadat dan dia juga adalah saintis dan sebagainya. Kita tengok tu kebanyakannya bermula pada abad yang ke-8. Okey, jadi kalau kita tengok perubatan Islam berkembang pada abad yang ke-8 ni, okey, buku teks bagi pendidikan perubatan juga bermula pada abad ke-8. Okey, kemudian perubatan Islam perlu selari dengan syariat Islam. Okey, inilah sebabnya kalau kita tengok perubatan Islam ni biasa dia mesti ikut syariat Islam. Jadi maknanya kita pastikan benda-benda yang kita peroleh itu semua adalah daripada sumber yang halal dan juga thayyib. Okey, halal dan juga thayyib. Mana thayyib ni maknanya cara amalan dan penggunaan pun juga adalah salah satu daripada syariat Islam. Okey, kemudian kalau kita tengok juga pada abad yang ke-8 ni juga, okey, fokus kepada kaedah perubatan, okey, kanun perubatan, okey, dan juga herba perubatan. Ini banyak digunakan oleh tokoh-tokoh perubatan Islam. Okey, jadi yang ni cikgu nak tunjukkan contoh lah. Okey, macam contoh kalau kita tengok Ibn Sina ni, okey, ialah tokoh Islam yang mencipta alatan perubatan dan ingat juga dia juga adalah antara orang yang pertama mencipta ubat bius. Okey, cikgu nak tanya ubat bius tu apa sebenarnya? Boleh respon dalam chat tak? Ubat bius ni ubat apa ni?
Ubat kebas, okey betul. Lain-lain. Selain daripada kebas kita boleh panggil apa? Pelali kan? Ubat pelali. Okey. Okey, apa tujuan ubat kebas ni? Kalau kita sakit gigi, apa tujuan ubat kebas tu? Okey, kurangkan sakit. Betul. Okey, kemudian kita tengok pula Ar-Razi. Okey. Okey, kalau Ar-Razi ni kalau kita tengok, okey, dia dapat membezakan antara penyakit cacar dan juga penyakit campak. Okey, dia cacar ni lain, campak ni lain. Okey. Selalu kalau orang tua pernah dengar tak orang tua cakap kalau dah kena campak sekali lepas tu tak pernah kena demam campak lagi. Pernah dengar tak ayat tu? Sebenarnya andaian itu tidak betul. Faham tak tu? Andaian itu tidak betul. Jadi kita boleh kena campak berulang-ulang kali. Okay? Kita kena tengok campak tu adalah daripada spesies yang mana. Okey, kalau macam yang spesies yang dah ada dekat Malaysia ni kemungkinan okeylah. Dah diberi suntikan vaksin dan sebagainya daripada umur kita bermulanya 1 hari sampailah umur 15 tahun. Perempuan pun ada tambahan lagi dengan HPV kan. Okey, itu antara contoh. Okey, sekarang tambahan pula ialah ada vaksin COVID-19. Okey, vaksin C19 Okey, jadi itu antara contohlah. Jadi kalau kita tengok sekarang pun penyakit boleh disebabkan oleh Ar-Razi ni punya kajian. Okey, dia boleh mencipta, bukan Ar-Razi lah. Maknanya saintis perubatan sekarang boleh mencipta vaksin untuk penyakit cacar dan juga campak. Okey, jadi biasanya yang cikgu pernah dengar ialah vaksin penyakit cacar. Saya rasa kamu dah umur 16 tahun dah komplit dah tu. Dah ada dalam tubuh badan kamu, okey, antibody untuk penyakit cacar. Okey, kalau kita pula tengok satu lagi Ibnu Al-Nafis ni, okey, ni kita tengok ialah dialah antara orang yang pertama memperkenalkan sistem peredaran darah. Okey, jadi ini adalah kajian daripada Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis ni bukan yang ini saja, dia banyak lagi kajian dia. Okey, cikgu senaraikan ni hanya sedikit sahaja. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini antara karya-karya perubatan Islam. Okey, contoh dia kitab Al-Mansuri, kitab Al-Hawi, kitab Al-Tasrif. Okey, ini semuanya adalah kitab-kitab yang dulu kalau saya dengar ni dia orang kata dicuri oleh orang-orang barat dicuri oleh orang-orang barat kemudian diklaim yang dia orang yang buat. Okey, sebenarnya ini adalah daripada karya-karya perubatan daripada tokoh-tokoh perubatan Islam pada abad yang ke-8. Okey, lepas tu kita tengok apa lagi? Pernah dengar kan Al-Shifa? Pernah dengar kan? Bila kita cakap rawatan Islam ialah Al-Shifa. Syifa yang kita kena bacakanlah doa-doa syifa dan sebagainya tu. Tu antara contoh. Tu dia ada buku dia tersendiri. Okey, jadi bukan Al-Shifa tu adalah sebahagian saja. Tapi kalau cikgu dah tunjukkan senarai tadi, kamu tahu sebenarnya banyak rujukan-rujukan perubatan yang telah dikeluarkan dan dibukukan oleh dibukukan oleh saintis-saintis dan juga cendekiawan-cendekiawan Islam lah. Okey, untuk rujukan sehingga kita tengok rujukan tu boleh digunakan sehingga ke hari ini. Okey, macam contoh Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina kalau tak silap cikgu mata. Okey, berkaitan dengan mata. Rujukan dia memang banyak berkaitan dengan mata. Okey, ini adalah nama kalau orang-orang barat panggil Ibnu Sina ni Avicenna. Okey. Dia buat kanun perubatan. Okey. Jadi bila kita sebut tadi contoh herba, ini adalah contoh herba-herba penggunaan dalam zaman ketokohan Islam dulu, zaman tokoh-tokoh perubatan Islam lah. Okey, contoh je daun bidara. Selalu kalau kita sebut daun bidara ni gunanya untuk apa ni kalau dalam amalan orang Melayu? Daun bidara, minyak bidara, apa tu buah bidara. Pernah makan tak ni buah bidara ni? Tak pernah. Allah.
Okay, esok kalau ada jual buah bidara tu pergilah cuba rasa. Dia macam apple, sangat-sangat sedap. Okay, buah bidara tu. Okay, tapi buah bidara ni tak sesuai tanam dekat rumah sebab apa? Dia tumbuhan dia berduri dan sebagainya. Okay, okay, habatus sauda. Ni habatus sauda. Okay, daripada bunga ni juga. Okay, kemudian yang ini ialah saffron. Tadi nampak ni saffron. Okay, diambil daripada mana tu? Bunga-bunga tu. Okay. Okay. Ni tadi semua orang dah tahu. Limau purut. Ni kurma apa ni? Kurma apa tu? Famous kalau dalam Islam. Kalau kita makan ni sebagai pelindung daripada kesakitan dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah lah. Pernah dengar kurma ajwa? Pernah dengar tak kurma ajwa? Kurma, kalau orang Melayu panggil kurma Nabi. Pernah dengar? Okay, itu adalah salah satu daripada herba perubatan Islam. Okay, ni yang cikgu cakap tadi, halia bara. Okay, halia bara. Okay, jadi siapa nak makan ni, ni kurma ajwa. Zaman cikgu dulu kalau bila sebut je kurma ajwa ni, kita suka apa tahu, sebab dia makanan sunnah. Okay, makanan Nabi. Okay, jadi bila kita dah makan je kurma tu, kita nak tengok kat biji dia ada tak tulisan Allah. Dia biasa kadang-kadang dia kata boleh jumpa tulisan Allah, dan cikgu pernah jumpa. Okay, atau antara contoh lah. Okay, kurma ajwa sangat mahal. Okay, saffron cikgu dah sebut tadi, serai, limau purut, okay, minyak kayu putih. Ni minyak kayu putih lah ni. Minyak kayu putih, okay, minyak kelapa dara, minyak halia, ekstrak pudina, kurma ajwa dan halia bara. Ini halia bara. Itu semuanya adalah herba-herba daripada perubatan Islam. Okey, jenis-jenis perubatan. Okey, kita nak tengok takrifan. Okay, ingat tadi kita punya standard pembelajaran kita ialah untuk nak membezakan apa yang dimasukkan dengan tradisional, apa yang dimasukkan dengan moden, apa yang dimasukkan dengan complementary. Okey, kita tengok perubatan tradisional. Okey, daripada segi istilah, okey, iaitu amalan, pendekatan, pengetahuan dan kepercayaan terhadap kesihatan yang melibatkan penggunaan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang berasaskan terapi spiritual. Okey, Syazmi, bukan saka, dipanggil spiritual. Okey, faham Okey, serta teknik manual dan juga senaman. Okey. Jadi kita gunakan ayat ni, ini adalah istilah bagi perubatan tradisional. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Okey, jadi kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan ciri-ciri perubatan tradisional. Okey, yang pertama, okey, itu sebabnya kalau kita tengok kalau budaya orang Melayu, kenapa dia suka bawa dekat orang yang mengamalkan perubatan tradisional. Kamu kata panggil bomoh dan sebagainya lah. Sebab apa? Dulu, kalau dululah, sekarang cikgu tengok bomoh pun dah pandai letak harga macam doktor pakar pula ada. Okey. Kos rawatan dia adalah rendah. Okey, yang ni dulu ya. Sekarang cikgu tak pastilah. Okey, diwarisi dan diamalkan oleh turun-temurun. Okey, kemudian pembuktian keberkesanan ialah melalui turun-temurun. Okey, ada ejaan sikit tu. Kesilapan, pembuktian keberkesanan melalui turun-temurun. Cikgu tertinggal L1 tu, kemudian T satu lagi tutun T satu yang kedua tu ialah R, turun-temurun. Betul tak? Betul tak ciri-ciri perubatan tradisional ni? Selalu kita dengar atas orang, betul? Betul tak? Okey, selalu okey. Badan ni tak sihat lah, selalu kita nak jumpa mana. Nanti biasanya kalau ada pula ahli-ahli keluarga kita respon, dia pernah buat dengan
makcik rumah ni, pakcik rumah ni dan sebagainya. Tu yang dipanggil keberkesanan tu melalui turun temurun. Ditanya, orang tu tanya, dah ada cerita sejarah dia. Jadi baru pun kita akan pergi. Itu antara contoh. Okey, kemudian keberkesanan rawatan lebih memakan masa. Jadi biasanya mengambil masa yang terlampau lama. Okey, kemudian rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Okey, dan diamalkan mengikut kaum-kaum tertentu. Macam Cina amalan dia tersendiri, India amalan dia tersendiri, Melayu amalan dia tersendiri. Okey, itu antara contoh lah. Okey. Macam contoh-contoh ni semuanya ialah ciri-ciri perubatan tradisional. Okey, jadi kamu kena senaraikan lah. Okey, biasanya kalau keluar dalam soalan SPM dan sebagainya, berikan ciri-ciri perubatan tradisional. Yang pertama sekali kamu mesti, yang paling senang sekali kamu rujuk ialah kos dahulu. Okey. Okey, kita tengok perubatan moden pula. Okey. Penggunaan pelbagai kaedah dan alat diagnosis, okey, pengubat moden, pemvaksinan, pembedahan, terapi jin dan perubatan nuklear. Okey. Okey, itu adalah istilah bagi perubatan moden. Sekejap, dia rasa ada tertinggal sikit. Okey. Okey, jadi kamu tengok gambar-gambar ni lah. Okey, ni advisory. Okey, lepas tu dia mulakan rawatan untuk nak tengok apa masalah dia dan ujian-ujian klinikal yang lain. Okey, itu daripada segi gambar lah. Okey, jadi kalau kita tengok konsep rawatan perubatan moden ni, dia mesti bermula yang pertama, doktor memerhatikan keadaan fizikal pesakit. Okey. Biasanya dia akan tengok daripada segi luarannya lah dahulu. Okay, itu peringkat yang pertama. Sebab kenapa dia nak tengok simptom penyakit. Okey, kemudian yang kedua, pengukuran parameter kesihatan badan. Okey, ini kita pernah buat masa di bab 1 itu lagi. Iaitu merekodkan apa? Yang paling penting sekali masa kita belajar tentang parameter kesihatan manusia tu masa di bab 3, yang bab 3 kalau tak silap cikgu, bab 3 ke bab 4. Okey, apa kita nak tengok apa sebenarnya? Parameter kesihatan apa contoh dia? Kita nak tengok apa? Pada manusia. Sekarang ni kalau kita tengok masa COVID ni pun famous kan, dekat depan tu mesti ada apa? Pengibas suhu kan. Nak tengok suhu orang yang masuk ke dalam premis yang tertentu tu. Okey, mesti jangan melebihi 37.5 darjah Celsius. Okey, jelas tak ni? Okey, jadi perlu ada parameter. Okey, kemudian yang ketiga, kalau dia tak puas hati juga, okey, dia akan jalankan kaedah yang ketiga, kita panggil sebagai ujian analisis kimia. Okey, jadi kat sini biasalah collection of data tu atau pengambilan data tu akan lebih terperinci. Biasanya dia akan ambil darah, dia akan ambil air liur, air kencing dan juga najis. Kalau sebut dia ambil najis ni mesti penyakit apa tu? Boleh respon tak cikgu? Kalau dia suka ambil najis tu dia mesti tengok penyakit apa tu? Boleh respon tak cikgu tak? Penyakit apa tu? Kalau Melayu panggil C lah kan. Okey, kalau bahasa yang betul kita bermula dengan huruf D. Okey, penyakit apa tu? Kalau melibatkan najis. Penyakit apa ya? Boleh respon dalam chat. Okey, betul. Okey, ceret-beret itu adalah panggilan biasa. Tapi kalau dalam panggilan yang sebetulnya ialah diarrhea. Okey, faham ni? Muntah dan ceret-beret secara berterusan yang menyebabkan kehilangan air dalam tubuh badan. Okey, itu sebabnya dia perlu buat ujian analisis kimia. Okey, kemudian yang keempat, okey, jadi tengoklah kalau orang tu dah masuk sampai peringkat keempat tu mesti dah menggunakan mesin atau peralatan yang menggunakan mesin X atau X-ray. Okey, kemudian mesin pengimbas,
Okey, mesin pengimbas ni kita pernah dengar apa tu? Ayat apa tu? Pernah dengar tak MRI? M besar, R besar, I besar? Pernah dengar tak? Okey, jadi ini semuanya adalah kita panggil sebagai mesin pengimbas dan mesin ultra bunyi. Okey, ini untuk apa tu? Mesin ultra bunyi ni. Okey, biasanya untuk ibu mengandung. Sesuai untuk ibu mengandung lah, nak tengok bayi tu macam mana keadaan di dalam perut ibu. Jadi bila dia buat kajian kaedah yang keempat ni, jadi diagnosis dengan lebih cepat. Jadi mana penyakit yang kita dah tahu simptom-simptom tu, okey, jadi kita tahulah, katakan macam contoh penyakit kencing manis ada 6 simptom. Jadi doktor dah tengok ada 6 simptom tu, dia dah confirm ini adalah penyakit tersebut. Jadi diagnosis tu akan jadi lebih tepat. Okey, kemudian yang kelima, hasilkan keputusan diagnosis secara semula jadi. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok doktor akan menentukan cara atau jenis rawatan yang terbaik. Okey, terbaik dan sesuai untuk penyakit. Okey, faham tak ni? Jadi mana tak boleh lah kalau katakan kamu pernah dengar tak kalau orang tu kena bisul. Pernah dengar tak orang kena bisul? Apa yang selalu dia akan buat? Orang yang kena bisul lah pada kulit atau tubuh badan dia tu. Apa dia akan buat? Boleh respon kat cikgu? Orang yang kena bisul. Biasalah, saya rasa mungkin ada yang kamu ada yang tak pernah kena. Tapi kalau orang yang kena bisul ni, apa yang selalu dia akan buat? Kalau pergi ke doktor, doktor apa akan buat? Okey, simptom orang yang kena bisul ni macam mana? Tangan dia akan bengkak, keluarkan nanah, okey, dan sebagainya. Betul? Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita ceritakan pasal penyakit tadi, okey. Jadi kita boleh tentukan dengan cara penggunaan peralatan moden tadi. Okey, jadi dia akan lebih tepat dan jitu. Jadi akhirnya kita akan dapat mengenal pasti penyakit itu dengan lebih baik. Okey. Kemudian yang kelima, hasil data, okey, keputusan diagnosis secara semua di atas. Okey, jadi maknanya dia akan rujuk daripada apa yang doktor cakap. Yang kedua, parameter, analisis kimia, okey, penggunaan peralatan moden. Okey, jadi bila dia dah dapat keseluruhan ni, doktor akan menentukan cara atau jenis rawatan yang terbaik dan sesuai untuk penyakit. Jadi dia bila dah dapat hasil keputusan tu, doktor ni akan jadi lebih confident lah. Okey, confident untuk nak menentukan penyakit bagi setiap pesakit dengan lebih betul lagi. Okey, faham ni? Faham? Jelas? Okey, jadi ini adalah 5 konsep, okey, kaedah rawatan. Okey, kita tengok ciri-ciri perubatan moden. Okey, kos rawatan dia yang mahal. Okey, lawanlah tadi dengan tradisional. Pembuktian kebekasanan secara klinikal. Okey, jadi maknanya kat sini dia ada jurnal-jurnal perubatan untuk dirujuk dan sebagainya. Dia tak, kalau mana orang tu tipu, okey, tipu maknanya kita boleh rujuk data-data yang sedia ada sebelum tu. Rupanya okey, dia tengok okey, tak betul. Pembuktian dia tak betul. Sebab kalau kita tengok orang sekarang banyak suka claim produk kesihatan ni semua dia akan kata baik. Betul? Setuju tak Ida ni? Pernah tak kita dengar orang claim dia punya produk, produk saya tidak baik, okey, dan sebagainya. Jarang berlaku lah. Okey, dia semua claim. Tapi kalau dalam ubat, okey, dia mesti rujuk kepada pembuktian tu dahulu, baru dia akan teruskan dan sebagainya. Okey, tengok keberkesanan. Itunya tu antara contoh lah. Okey, berkesan tak ujian klinikal tu. Okey, kita tiba-tiba orang tu buat kajian, suntikan dia adalah untuk budak-budak sekolah rendahnya, dia tak buat untuk dewasa. Jadi dia ada rujukan-rujukan yang tertentu lah. Itu semuanya adalah melalui kajian. Biasanya dia panggil jurnal perubatan lah.
Okey, rawatan adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Cikgu boleh panggil berkesan, cepat dan tepat. Itu antara contoh. Okey, kemudian rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Okey, bila kita sebut ubat-ubatan sintetik ni ialah ubatan yang diperbuat oleh manusia. Okey. Okey, kemudian yang terakhir sekali menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan, laser dan juga radioterapi. Okey, ini adalah ciri-ciri yang ada pada perubatan moden. Okey, kita tengok perubatan komplementari. Okey. Penggunaan pelbagai kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya yang diamalkan sejak zaman berzaman. Okey, jadi komplementari ni kena pastikan okey dia tak ada buat menjalankan pembedahan dan sebagainya. Okey, dia gunakan bentuk-bentuk okey kaedah yang diperlukan untuk melegakan kesakitan tersebut. Okey. Okey, kamu pernah dengar ayat pernah tengok tak? Saya terasa famous juga keluar dalam YouTube tu, ada yang seorang Cina tu. Okey, dia suka betulkan apa tangan orang tu. Kemudian kita akan tengok dia akan menghasilkan letupan pada tulang-tulang yang tak berada pada kedudukan sebenarnya. Pernah tengok tak ubat apa dalam YouTube tu? Chris Leong, kalau tak silap cikgu lah nama dia. Chris Leong. Master Chris Leong. Okay, pernah tengok tak? Bila tangan orang tu tak boleh angkat, tapi bila dia buat pembetulan adjustment tulang, okay, yang tu dia panggil cryopractic, praktik. Okey, jadi maknanya dia membetulkan tulang dan sebagainya. Alignment tulang tu kembali betul, jadi orang tu akan pulih semula. Okey, itu semuanya adalah di bawah komplementari. Okey, jadi kita tengok ciri-ciri perubatan komplementari tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Jadi maknanya kat sini kita tengoklah kalau orang tu okey, bila dia menjalankan proses perubatan, okey, dia tak jalankan pembedahan, okey, dan jahitan, tiba-tiba lepas tu okey, dia baik. Okey, itu semuanya adalah di bawah ciri-ciri perubatan komplementari. Okey, makna tak ada melibatkan jahitan, tidak melibatkan pembedahan, okey. Jadi berasaskan perubatan komplementari itu sahaja. Jadi akhirnya orang tu akan pulih dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua mengambil kira pengamal pandangan perubatan moden. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok okey cryopraktik tadi yang membetulkan tulang tu, kalau di negara China ni kalau perubatan herba dan juga perubatan moden tu ada dalam satu hospital tu sekali. Okey, itu China Okey, jadi kalau siapa nak pergi perubatan tu, okey, dia ada perubatan komplementari dan sebagainya. Okey, jadi salah satu contoh dia kalau kita tengok perubatan komplementari selain yang cikgu cerita tadi, cryopraktik tadi. Okay, satu lagi pernah tengok tak rawatan yang menggunakan jarum? Itu kita panggil apa tu? Rawatan apa tu? Boleh respon kat chat. Akupuntur. Okey, betul. Okey, jadi mana dia pergi kepada titik-titik yang tertentu. Okey, itu semuanya adalah di bawah komplementari. Okey. Okey, jadi kalau kita nak buat ubat-ubatan ni, okey, kamu kena hati-hati Okey, contoh dia kita ada undang-undang Malaysia. Okey, dah lama tak revise. Oh no, sorry. Dia revise tahun 2016, okey. Okey, jadi kita panggil dia PTK. PTK ni maksud dia okey, kalau bila sebut besok PTK kamu jangan fikir ayat yang lain. Okey, dalam sains tu bila sebut PTK ni ialah perubatan tradisional dan komplementari. Jadi maknanya itu apa yang dimasukkan dengan PTK. Jadi PTK ni okey, dia mesti merujuk pada Akta 775 okey, di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari okey, revise tahun 2016. Okey, jadi kamu nak buat siapa yang tak, cikgu tak tahulah.
Satu hari nanti ada di kalangan kamu ni nak buat menjual produk-produk kesihatan. Jadi kena bila sebut je kesihatan, okey, orang mesti nak beli yang terbaik. Okey, tapi kita rupa-rupanya kita jual benda yang tak berapa baik. Okey, jadi kat sinilah akan mainkan peranan undang-undang Malaysia tu yang Akta 775. Okey, jadi kamu ingat je kalau Akta 775 ni ialah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Soalnya ya. Okey. Syazmi, Daya, Syazmi. Okey, yang lain ni anak murid cikgu ramai ni. Pun tak nak respon kan? Penat nak respon ni Cikgu Azman tanya. Okey. Perbandingan jenis ubat perubatan, okey, tradisional, moden dan komplementari. Okey, kita tengok okey, ubatan tradisional. Okey, jadi biasanya Malaysia ni adalah salah satu sumber biodiversity okey, yang ada di kawasan tropika. Okey, kebanyakan menggunakan herba daripada pelbagai spesies tumbuhan dan ada juga menggunakan haiwan. Okey, seterusnya kalau kita tengok perubatan tradisional ni mengikut bangsa dan etnik yang ada di Malaysia. Okey, jadi dalam bab ni cikgu hanya fokuskan kepada 3 bangsa etnik yang paling tinggilah. Okey, salah satu contoh dia ialah salah satu contoh yang kita boleh tengok kat situ ialah bangsa yang paling banyak yang boleh, bukan banyak lah, maknanya bangsa yang bila kita sebut Malaysia ni dia merujuk kepada bangsa apa? Yang utama. Apa dia? Boleh respon kat cikgu. 3, okey. Melayu lagi? Okey, betul. Bagus Hidayah. Melayu, Cina dan India. Okey, jadi ni adalah antara kelompok-kelompok yang terbesar di Semenanjung lah. Okey, tapi di sebelah pantai, di sebelah apa ni? Sabah, wilayah Sabah dan Sarawak ni, okey, dia dah lain lah sikit. Okey, kita tengok. Okey. Okey, ni adalah perubatan tradisional Melayu. Okey, contoh dia ialah kita punya kemanci. Okey, kemangi bukan kemanci, kemangi. Okey, tongkat Ali. Okey, kacip Fatimah, lempoyang, cekur, temulawak, habatus sauda dan juga halia bara. Okey. Jadi kalau ramai tak pernah tengok bunga cengkeh? Siapa tak pernah tengok? Seumur hidup dia tak pernah tengok bunga cengkeh. Boleh respon kat cikgu. Okay, baik untuk apa ni sebenarnya? Bunga cengkeh ni. Okey, ini daripada pakar perubatan luar lah. Okey, cikgu semua share kat sini lah. Kalau katakan kita nak baik sistem respirasi kita tu, okey, bunga cengkeh ni adalah salah satu ubat yang baik lah. Okey, jadi maknanya apa yang dibuat oleh orang tu ada air, lepas tu biasanya air tu kita air yang suam lah. Panas, letakkan bunga cengkeh, jadikan dia akan jadi kita minum air tu, akhirnya dia boleh melegakan salur pernafasan kita, dada kita dan sebagainya. Itu adalah daripada bunga cengkeh. Ini adalah contoh perubatan tradisional Melayu. Sebenarnya banyak lagi, bukannya ini sahaja. Kita tengok pula perubatan tradisional Cina. Dia ada kayu manis, dia ada dengue, lepas tu dia ada yang ini kita panggil lingzi lah, lingzi. Yang hidup beribu-ribu tahun dan sebagainya. Lepas tu ada buah goji dan sebagainya. Ini semuanya adalah di bawah perubatan tradisional Cina. Ini semualah. Ini semuanya dia kita panggil lah nanti herba.
Okay, kita tengok perubatan tradisional India. Okay, India biasanya dia menggunakan bahan-bahan yang tertentu lah. Okay, contoh tagara. Okay, lepas tu yang ni pokok apa ni? Kat kerja cikgu ni pokok apa ni? Boleh respon tak? Pokok apa tu? Okay, betul. Okay, salah satu spesies daripada pengaga. Okay, pengaga ni dia baik untuk blood circulation. Okay. Okay, lepas tu tulsi. Okay, ni adalah daripada India. Daun basil. Okay, basil ni juga digunakan untuk masakan. Okay, kemudian bael, B-A-E. Okay. Okay, sekarang ni boleh ikut perubatan India ni. Ni Daya kalau ada pengaga ni boleh buat jus. Bagus, baik pengaga ni. Okey, kita tengok pengenalan ubat-ubatan moden. Okey, banyak digunakan secara meluas di hospital, klinik dan farmasi. Okey, ubatan moden okey perlu ada preskripsi doktor. Okey, dia mesti ada doktor punya nasihat. Okey, baru kita boleh ambil ubat yang dicadangkan oleh doktor tersebut. Okey, kadang-kadang kalau tak ada kita boleh beli melalui farmasi. Okey, jadi ada 3 jenis ubat. Okey, yang pertama ialah analgesic. Okey, nombor 2 ialah antibiotik. Kemudian yang ketiga psikoteraputik. Okey, apa yang kita boleh cakap pasal yang ketiga tu, psikoteraputik? Okay, ada yang nak komen? Masalah apa tu? Psycho. Okey. Okay, ada apa-apa nak tanya tak tentang 3 jenis ubat moden ni? Okey, analgesic, antibiotik dan psikoteraputik. Okey, jadi saya rasa yang biasa yang kamu pernah dengar, selalu kamu pernah dengar ialah antibiotik, betul? Okey, kalau sebut antibiotik ni apa yang kita selalu dengar ada doktor punya atau ahli farmasi cakap? Dia pernah tak kita dengar orang demam, dia bagi ubat antibiotik dengan ubat demam, dia cakap habiskan ubat demam, paracetamol. Ada pernah dengar tak? Ada tak? Tapi saya rasa ubat Panadol tak pernah kan. Yang pernah habiskan ialah antibiotik. Okey, sebab kalau kamu tak habiskan, kalau antibiotik tu dia akan mikroorganisma yang sedia ada dalam tubuh badan manusia tu akan jadi rintang kepada ubat tersebut. Jadi kita akan jadi sakit lah. Okey, dan sebagainya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey, kita pergi tengok yang pertama. Okay, sorry cikgu punya mouse ni dia ada masalah sikit. Okey, analgesic. Okey, ini kita panggil dia dadah perubatan untuk melegakan kesakitan dan demam. Okey, contoh dia inilah aspirin, Codeine, dan sebagainya lah. Ini semuanya untuk berkaitan dengan demam dan kesakitan. Okey, analgesic. Okey. Okey, dia adalah sejenis dadah. Okey. Okey, kemudian kita tengok, dia analgesic ni dia ialah merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey, disintesiskan daripada kulat dan bakteria. Okey, ini adalah contoh dia ialah penicillin, streptomycin. Okey, jadi penicillin ni ialah untuk merawat gonoria, sifilis dan meningitis. Okey, ingat je kalau gonoria dengan sifilis ni ini adalah penyakit kelamin.
Okey, biasanya orang-orang yang dah berkahwin je boleh kena. Tapi kalau orang yang tak berkahwin kena atau di mana ada masalah isu agama kat situ. Okey, atau antara contohlah. Okey, kemudian streptomycin. Okey, merawat pneumonia dan tuberculosis. Ingat je, kalau sebut penicillin, penicillin ni kebanyakannya bahan-bahan diperbuat daripada kulat, fungi. Okey, kemudian streptomycin ni kebanyakan diperbuat daripada bakteria. Itu sebab dia rawatan ni kita pun tengok berbeza. Pneumonia dan tuberculosis. Tuberculosis ni kita panggil TB lah kadang-kadang. Okey. Okey, kita tengok psikoterapeutik. Okey, merawat penyakit berkaitan psikologi. Okey, bertindak ke atas otak dan sistem saraf. Okey, jadi ada 3, stimulan, antidepressant dan antipsikotik. Okey, kalau stimulan ni ialah biasanya untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan juga badan. Okey, kegiatan otak, badan dan perasaan. Okey, itu adalah stimulan lah. Ni biasanya lah kalau stimulan ni siapa yang suka ambil ni biasa ahli-ahli sukan lah. Okey, dia boleh merangsang, mengaktifkan otak, okey, badan dan sebagainya. Okey, kemudian antidepressant, okey, mengawal keadaan kemurungan. Okey, antipsikotik ini adalah menenangkan fikiran. Okey, ini adalah beza antara ketiga-tiga tadilah. Okey, ini adalah antara contoh stimulan ialah amfetamin. Okey, pernah dengar tak amfetamin ni? Siapa yang suka pakai amfetamin ni? Oh, selalu kita pernah dengar orang kata, pernah dengar tak orang cakap apa syabu-syabu kan? Faham? Syabu? Pernah dengar tak syabu? Okey, itu adalah di bawah stimulan lah. Anak-anak muda ni lah nak pergi, tak, cikgu harap jangan buat lah. Okay, pergi disco, nak menari, terpaksa ambil si syabu ni. Syabu ni salah satu dia ialah amfetamin. Okey, kemudian antidepressant, imipramine, okay, amitriptyline. Okey, ini semuanya adalah ubat-ubat antidepressant. Okey, ini semuanya adalah ubat-ubat untuk orang yang sakit jiwa lah. Psikotik ni kan. Okey. Okay, setakat ni boleh faham? Okey, psikoterapeutik, analgesic, okey, yang ni cikgu minta maaf lah, cikgu rasa macam ada silap sikit. Okey, analgesic yang ni, okey, analgesic yang ni, okey, tolong betulkan balik ini analgesic. Okey, yang buat demam tu lah. Okey, yang ni bakteria ni bukan analgesic. Yang ini ialah apa kita panggil tadi, antibiotik. Okey, faham? Tolong buat pembetulan sikit. Cikgu silap lah kat sini. Typo error. Ini antibiotik. Ingat Ingat je kalau melibatkan penyakit yang disebabkan oleh bakteria, kulat, tu semuanya ialah antibiotik. Okey. Okey, boleh ni? Faham? Ni tolong betulkan, ni salah ni. Ya, Syazmi. Boleh tak type kat soalan tu. Cikgu memang tak boleh dengar. Bila cikgu rekod ni, dia tak dengar. Okey, tertekan. Okey. Okey, boleh dapat ni? Pembetulan sikit. Okey, semua dah take note kat situ? Okey, boleh respon tak? Semua faham tak ni? Ada kesilapan sikit kat situ. Okey, ingat je yang ni, penicillin dengan streptomycin ni semua ni adalah di bawah antibiotik, bukan analgesic. Analgesic ni ubat demam dan sebagainya lah. Okey, tahan sakit dan sebagainya. Tu analgesic. Okey, kalau yang ni ialah antibiotik. Yang ni yang kalau katakan doktor bagi kat kamu ni, yang ini yang kita perlu habiskan. Antibiotik perlu dihabiskan, tapi analgesic tak perlu. Kalau kata kamu dah sihat, tak perlu nak dihabiskan. Faham? Jelas? Jelas tak? Okey, jadi kita nak elakkan rintang daripada penyakit tersebut. Okey, kita tak nak macam ni lah. Macam contoh kalau orang tu diikut, okey, macam contoh ikut jadual, kata doktor tu dia demam, sakit dan sebagainya. Okey, agak teruk. Okey, lepas tu
doktor akan bagi analgesic dan juga doktor akan bagi juga antibiotik. Ingat yang ni ada kesilapan sikit lah. Okay, yang ini bukannya, okay, cikgu rasa cikgu betulkan terus lah sana. Okay, kejap hold. Okay, yang ni okay tak apalah. Yang ni okay, antibiotik. Okay. Okay, jadi maknanya kalau orang tu dia sakit, lepas tu doktor bagi dia antibiotik dengan analgesic, okay. Macam analgesic tu kita fokuskan lebih kepada suhu badan, okay, dan dengan dia punya batuk, okay. Okay, lepas tu bila dia makan ikut jadual yang telah ditetapkan, okay, batuk dia dah tak ada. Lepas tu demam dia pun dah tak ada. Tapi ubat antibiotik tu tinggal lagi 3 biji. Jadi dia perlu habiskan. Tapi dia ikut pula tiba-tiba dia tak nak habiskan. Okay, jadi apa yang akan berlaku? Jadi maknanya patutnya kalau dia makan, dia habiskan, dia demam, mungkin akan singkat 3 hari. Tapi disebabkan dia tak makan antibiotik tu habis, maknanya dia punya demam tu akan jadi lebih panjang. 4 hari, 5 hari, 6 hari. Ingat kalau 7 hari ni, kalau demam ni biasanya adalah daripada jangkitan-jangkitan daripada penyakit, daripada denggi dan sebagainya. Okay, penyakit demam denggi dan sebagainya. Okay, faham tu? Kalau demam biasa ni biasanya ialah mengambil masa 2 atau 3 hari. Tapi kalau kita tak habiskan antibiotik, okay, jadi akhirnya kita punya demam tu akan berpanjangan. Sebab dos ubat dibagi tu yang akan datang tu tak lagi mampu untuk membunuh mikroorganisma yang ada dalam tubuh badan. Okay, faham tak ni? Jelas? Okay. Jadi so kat sini antibiotik perlu dihabiskan. Bukannya analgesic. Ubat demam, ubat batuk kalau kita dah rasa dah sihat, tak perlu nak habiskan, tak apa. Tapi antibiotik perlu dihabiskan. Itu sebabnya kalau siapa pernah pergi ambil ubat tu sendiri, okay, kamu akan dengar farmasi akan cakap apa, tolong habiskan ubat antibiotik. Kalau tak ada pun dia akan letak stiker dekat plastik tu, sila habiskan antibiotik. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Siapa yang tak pernah, okey jujur macam nak cikgu nak tanya, berapa orang tak pernah habiskan dia punya antibiotik? Kalau dia dah demam, lepas tu antibiotik dia tak pernah habis. Berapa orang agaknya? Oh, daya. Oh, okey ramai kan? Okey, perasan tak bila kamu tengok, bila kamu demam yang seterusnya, demam kamu tu berpanjangan berbanding dengan kalau siapa yang ambil dengan betul. Okey, faham ni? Okey, lepas ni analgesic tak perlu habiskan. Yang perlu habiskan apa dia? Apa yang kita perlu habiskan? Apa yang kita perlu habiskan? Okey, antibiotik. Okey, antibiotik. Okey. Okey, jadi cikgu rasa jelas lah tu. Okey, cikgu tu yang cikgu nampak tadi error. Sebenarnya ada typo tadi lah. Cikgu pun tak perasan. Cikgu minta maaf banyak-banyak. Okey. Yang ni pernah dapat tak? Siapa pernah dapat psikoterapeutik? Baik mengaku sekarang. Okey, siapa yang pernah ambil cakap ya, siapa yang tak pernah ambil cakap tak. Saya nak semua orang 13 orang respon. Tak ramai respon ni. Baru ada 4 orang. Mana yang lain ni ada pernah ambil psikoterapeutik Ada tak? Okey, yang ini sepatutnya memang tak ada kat kita lah. Melainkan kita ada masalah. Masalah apa tu? Penyakit mental. Okey, mental okey, emosi, penyakit emosi dan sebagainya. Okey, yang kita panggil ni lah, yang memudaratkan lah. Okey, jadi ada juga, kita kadang-kadang kita ada juga kita punya masalah tu tapi kita tak terbawa-bawa. Tapi kalau ada yang separuh tu dia terbawa-bawa, jadi dia akan jadi masalah, dia jadi penyakit. Jadi biasanya dia akan bergantung kepada ubat psikoterapeutik. Okey. Okey, ini semua dah selesai. Okey, ini adalah ubat-ubat lain. Okey, selain daripada 3 tadi lah. Stimulan, antidepressant. Okey, yang last kali ialah antipsychotic. Okey, jadi antipsychotic ni ada juga nama-nama lain dia lah.
tranquilizer, okey, barbiturat, okey, toksik, okey. Okey, kemudian haloperidol, okey, ni semuanya adalah di bawah ubat-ubat antipsikotik. Okey. Okey, selesai. Okey, kita tengok ubat komplementari. Okey, ubat komplementari ni ialah kebanyakan daripada tumbuhan herba yang dipoleh secara semula jadi. Tumbuhan herba tersebut digunakan secara makan secara mentah ataupun diproses. Okey, ni ubat-ubat yang ada daripada untuk komplementari. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Okey, tak ada. Okey, kita teruskan dengan penggunaan ubat buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Okey, kita tengok apa kelebihan dia. Okey, dia lebih murah, kurang kesan sampingan, keberkesanan yang diketahui, merawat lebih daripada satu penyakit, digunakan dalam makanan yang sihat. Okey, ni ubat secara yang dibuat secara semula jadi. Okey, tapi kalau yang kita tengok yang seterusnya, kalau kekurangan dia bergantung kepada spesies herba, tidak dapat dihasilkan dengan kuantiti yang besar dengan cepat. Okey, tumbuhan herba dijumpai dan bertumbuh di lokasi yang tertentu saja, kurang berkesan dalam merawat simptom penyakit yang lebih penyakit yang cepatlah. Okey, tidak dapat menentukan atau mengubah kuantiti dadah dalam herba yang tertentu. Okey, jadi ingat ini adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan ubat buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Okey, jadi ada kedua-dua tu lah. Okey. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan atau penyalahgunaan dadah. Okey, kita tengok yang pertama, kebergantungan kepada ubat-ubatan atau mengambil ubat bukan untuk tujuan perubatan. Apa contoh kamu pernah dengar orang yang kita dengar dalam kehidupan kita seharian kita, tapi cikgu tahu ada yang pernah buat ni. Agaknya apa tu? Apa contoh ubat yang diambil bukan untuk tujuan perubatan? Apa contoh dia? Ubat dia famous di kalangan remaja tu. Ubat apa tu? Dah dengar tak orang ambil ubat batuk? Dah dengar tak? Okey, jadi tak baik sebenarnya. Okey. Batuk tu kita sebenarnya kita nak rawat apa tu? Okey, kesan daripada jangkitan pada sistem respirasi. Okey, itu antara contohlah. Okey, jadi kalau dia ambil ubat batuk, okey, dia boleh menyebabkan kesan jangka panjang seperti ketagihan. Ubat batuk kalau ni dia boleh, kita kena tak ingat sikit kalau kita ambil terlampau banyak sangat ubat batuk, overdose, dia boleh melibatkan kerosakan otak. Okey, kemudian penggunaan ubat tidak mengikut peringkat umur yang ditetapkan. Ni lepas ni saya rasa kamu lah. Okey, kamu ni sebagai ejen penyebar maklumat. Okey, jadi macam contoh ubat untuk orang dewasa tak sama untuk ubat kanak-kanak. Faham tak ni? Faham tak? Jangan besok kamu tu diberi ubat Panadol, ubat ubat orang dewasa, tapi kamu bagi dekat adik kamu umur berapa ni, sama juga. Ni ubat demam ni, kau pun demam yang umur. Salah Biasanya kalau doktor ni dia nak bagi ubat, dia selalu tanya kamu apa, tinggi, berat badan dan sebagainya. Okey? Faham tak ni? Dia tak boleh main bagi je. Dia sebenarnya dia mesti akan tanya tinggi apa, berat badan berapa, umur berapa. Betul tak? Pernah tak? Kalau diagnosis doktor yang pertama dia akan tanya apa? Umur kan, peringkat apa, dewasa ke, kanak-kanak ke dan sebagainya. Kadang-kadang dia suruh kamu sampai satu tahap dia nak bagi dos ubat tu, dia suruh kamu timbang berat badan kamu atau tengok ketinggian berat badan kamu. Ketinggian kamu lah, bukan berat badan dan juga ketinggian tu juga perlu ditengok, okey? Supaya ubat yang diberi tu mesti
akan bersesuaian dengan tubuh badan pesakit. Jadi kita tak boleh lah macam itu tugas doktor sebab dia orang yang berilmu, faham tentang tu. Jadi kita tak boleh nak ikut. Okey, nak ikut katakan ubat paracetamol ni boleh bagi kepada kanak-kanak dan sebagainya. Okey, itu sebenarnya kena faham Dia ubat Panadol kanak-kanak pun atau paracetamol kanak-kanak pun dia ada dos-dos dia yang tertentu. Okey. Okey, kemudian pengambilan ubat tidak mengikut dos yang ditetapkan. Ini baru cikgu sebut tadi lah. Okey, boleh menyebabkan rintangan ubat dan mendatangkan kesan sampingan kepada pesakit. Okey, kemudian yang seterusnya penggunaan ubat tanpa preskripsi doktor. Apa maksud preskripsi doktor? Apa maksud preskripsi doktor? Okey, boleh respon tak? Apa maksud preskripsi doktor? Okey, betul. Arahan, sukatan yang diberi oleh doktor, okey, apa yang kamu kena buat dan sebagainya, okey. Tu kamu kena ingat Okey, preskripsi doktor biasanya kalau macam preskripsi doktor ni dia tak adalah cakap apa, dia akan cakap okay, saya akan bagi kamu ubat demam, saya akan bagi ubat batuk dan antibiotik. Dia cakap macam tu je. Tapi biasanya yang menentukan arahan tu sebenarnya doktor dah tulis kat situ apa yang kena buat. Jadi Pak ahli farmasi tu cuma akan mengulangi apa yang telah dicadangkan oleh doktor. Okey, faham tak tu? Okey, preskripsi doktor. Okey, jelas? Okey, jadi biasa macam contoh kalau kita tengok farmasi-farmasi tertentu dia tak akan jual antibiotik. Dia ada jual analgesic tadi. Tu je. Okay, faham ni? Psycho pun ada jugalah tapi dia kena ada surat daripada doktor dan sebagainya. Okay? Okay, jadi tolong ingat penyalahgunaan ubat-ubatan. Okay, keluarkan buku latihan. Okay, kamu salin soalan ni. Okay, salin soalan. Okay, cikgu minta tolong lepas ni siapkan semua latihan. Okay, jangan tunggu last minute. Okay, bila kamu tunggu last minute, okay, tak silap cikgu kamu ada berapa minggu lagi nak naik sekolah? Agak-agak ada berapa minggu lagi? Okay, ada berapa minggu lagi? Okay, semua orang dah salin dah ni? Okay, respon dulu. Okay, salin dulu. Cikgu bagi masa salin. Okay, dah siap? Okay, ramai dah siap. Okay, ada tiga hari ke tiga apa tu Syazmi? Okay, ada 3 minggu lagi. Okay, ingat soalan yang cikgu bagi setiap ending GMAT ni, okay, tolong siapkan. Saya tak nak bagi kompleks-kompleks sangat. Kalau saya bagi kompleks nanti, ramai yang tak boleh jawab. Okay, kamu siapkan yang penting base kita kena kuat. Okay, kita punya asas kita kena kuat. Kamu kena faham. Okay, tinggal 3 minggu, tolong pastikan siap. Okay, amali kita ada berapa yang perlu disiapkan kat situ? Yang kamu telah buat di rumah. Tolong buat graf. Okay. Amali daya PBD tu, yang 8 tu PBD. Pentaksiran bilik darjah, tolong siapkan, dah ada sampai 8. Amali kita ada 1. Okey, lepas tu kita punya penilaian macam ni. Contoh penilaian kita yang akhir-akhir ni, semua cikgu nak tengok berada di buku SC2 anda dan telah disiapkan. Okey, dan yang paling penting sekali, apa yang paling penting? Modul. Betul? Modul dah buat sampai mana dah modul? Modul dah buat sampai mana katnya? Modul tingkatan 4. Okey, bab 6. Okey, baguslah. Okey, kalau bab 6 tu alhamdulillah lah. Yang lain macam mana? Dah sampai bab mana dah? Latihan. Okey, ada yang 7. Okey, bagus. 6, 7 okey lah. Reasonable lah. 6, 7 tu cikgu boleh terima lah. Okey. Siapa yang ada bawah daripada tu? Jujur dengan cikgu. Siapa yang ada bawah daripada bab 6? Okey, cepat. Ada tak? Malu lah nak sebut tapi tak apalah, cikgu tak nak ni lah. Saya nak kamu tolong siapkan.
Okey, saya rasa kamu jelas apa kerja-kerja yang kamu kena buat. Okey, saya minta tolong saya dah ulang sekali lagi dalam Meet dan sampailah kepada kawan-kawan kamu yang tak hadir hari ini. Okey, katakan PBD cikgu minta kamu tolong completekan sampai bab 8. Okey, nanti saya akan masukkan bab 9 dan bab 10. Okey, PBD sebelum kamu naik sekolah. Jadi maknanya kita akan buat PBD 11 dan 12 di sekolah sahaja. Okey, faham tak ni? Faham? Okey. Okey. Jadi siapa yang tak buat tak apa, cikgu tak ada masalah. Orang yang tak buat, orang yang tak siapkan sampai PBD 8 sebab cikgu tengok yang jawabnya tak ramai lagi. Ada berapa orang je. Okey, kita ada 23 orang, ada berapa orang je yang dah buat. Okey. Okey juga, tak apalah dia tak buat, tapi siapa yang tak buat, saya sukalah untuk nak bagi markah pertimbangan profesional. Termasuk dengan kerja-kerja kamu saya akan tengok. Okay, siapa yang hantar video. Video pun saya pun tak ada paksa-paksa. Siapa yang nak hantar. Hantar dia dapatlah dia punya pertimbangan profesional. Penilaian sikap yang baik dan sebagainya. Itu yang diminta oleh PBD tu sebenarnya. Sikap. Sikap. Pertimbangan profesional. Okay, pastikan tolong buat. Okay, lepas tu tolong ready. Cikgu minta, cikgu agak takut juga. Okay, peperiksaan pertengahan tahun. Kita tak tahu, tiba-tiba kan pengetua kata start ada peperiksaan pertengahan tahun, ada peperiksaan akhir tahun dan sebagainya. So tolong ready. Jadi siapa nak ready, tolong tengok balik kita punya kursus tu terutamanya kemahiran proses sains. Okay, dan satu lagi cikgu minta kamu cuba juga explore dekat YouTube tu bagaimana nak menulis esei. Okay, kemahiran proses sains sebenarnya semua orang cikgu dah bagi tahu. Yang masuk kelas lah, yang tak masuk kelas cikgu tak tahulah macam mana. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Okey, terima kasih kepada tadi cikgu tengok ada 14 orang yang dah hadir. Okey, mungkin tadi dah putus lain. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, perjuangan kita belum selesai. Okey, kita doakan banyak-banyak bila kamu naik tingkatan 5 nanti, bilangan hari kamu bersemuka dengan guru tu adalah lebih tinggi berbanding daripada pelajar tingkatan 5 tahun 2021. Ya, kamu faham doa banyak-banyak. Bersemuka adalah lebih baik sebenarnya. Saya sebenarnya tak berapa percaya sangat pada PDPR ni. Okey, sebab kita tak dapat kuantiti yang baik pelajar yang akan faham. Okey? Okey, jadi kita tak nak kamu berulang lah. Okey, macam pelajar tingkatan 5 kalau tak silap cikgu, kalau cikgu kira betul-betul dia berada di sekolah selama 7 bulan saja. Patutnya dia kena habiskan 2 tahun. Okey, kamu berapa bulan dah? Okey, cuba ingat balik. Form 3 kamu ada berapa bulan masa kamu duduk kat sekolah? Form 4 ada berapa bulan? Form 5, Form 4 kamu ada sampai bulan 4 saja kan? 4 bulan saja sampai April, betul? Betul? 4 bulan. Lepas tu cuba bayangkan yang masa kamu di tingkatan 3 dulu, berapa bulan je? PKP kan? Banyak PKP kan? Cikgu rasa dalam lebih kurang 3 bulan lebih. 4 bulan 8 bulan je, tak cukup setahun. Nampak macam mana Form 5 kamu, Form 5 tahun ni nak hadapi SPM dengan belajar bersemuka pun tak sampai setahun. Jadi kat sini kendiri tu sangat penting. No choice. Sama ada kita suka atau kita tidak suka, kita kena buat. Okey, tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Itu adalah pesanan daripada cikgu. Okey, tolong ingat semua kerja tolong siapkan. Jangan tunggu masa last minute. PBD, tolong siapkan. Cikgu dah bagi link tu sampai PBD 8. Jadi on the way saya akan bagi kamu bulan 9 lepas habis bulan September ni, naik bulan Oktober, saya akan bagi kamu PBD 9 dan 10. Okey, jadi itu saja. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.